TV KPM. Didik TV KPM. Alamak, cikgu. Banyaknya sampah di sini, cikgu. Hai Chris, jangan risau. Sebenarnya, barang-barang buangan ini kalau kita uruskan secara baik, kreatif dan inovatif, kita boleh tukar barangan buangan ini menjadi satu barangan yang berguna untuk kita gunakan seharian. Dan paling penting sekali adalah kita boleh mengurangkan pembuangan sampah. Betul ke, cikgu? Betul, percayalah Chris. Dan sekiranya Chris dan murid-murid sekalian ingin mengetahui lebih lanjut, jom kita belajar bersama-sama untuk hari ini. Jom. Apa khabar semua? Saya Chris MJ temankan anda di slot menengah rendah Didik TV KPM di mana kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 3 pada hari ini. Dan hari ini saya turut bersama dengan Cikgu Mageswari. Apa khabar cikgu? Baik Chris. Chris apa khabar? Khabar baik cikgu. Okey, bagus. Tapi sebelum kita mulakan kelas hari ini, Ya. saya ingin berkenalan dengan kawan-kawan saya di Google Meet. Boleh tak cikgu? Boleh. Okey, semestinya. jom kita bawakan mereka ke studio. Hai semua. Itu dia cikgu. Boleh tak perkenalkan kawan-kawan saya di Google Meet untuk hari ini? Boleh. Okey, terima kasih Chris. Okey, yang pertama sekali saya ingin perkenalkan Lizin dari SMK Ungku Husin, Manggeshri dari SMK Jalan Reko, Kabinesh daripada SMK Jalan Ungku Husin dan juga Vishaga dari SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Hai semua, apa khabar? Baiklah, sebelum itu saya ingin tanya murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Adakah anda bersedia untuk kelas hari ini? Kalau sudah bersedia, boleh kasih Abang Chris double thumbs up macam ni. Dah sedia tak? Mana double thumbs up? Dah? Ya. Okey, semua dah double thumbs up. Baiklah cikgu, untuk hari ini dalam segmen ini, apakah yang akan kita pelajari cikgu? Okey, untuk hari ini ya kita akan belajar tentang bumi hijau bumi kita yang merupakan satu unit di tingkatan 3 di bawah bidang hubungan antara diri komuniti dan masyarakat. Ya, dan apa yang kita akan pelajari daripada unit ini adalah ada 3 perkara yang kita akan sentuh, iaitu kita akan tengok apakah contoh-contoh amalan 5R untuk bagi mengekalkan bumi hijau. Yang kedua, untuk menguraikan kepentingan kita mengamalkan 5R. Dan seterusnya, apakah kesan? Kali ini kita akan menilai kesan positif, ya, bukan kesan negatif, sekiranya kita mengamalkan 5R. Ya. Dan untuk unit ini kita akan tengok ada 5 cadangan nilai, iaitu rasional, berdikari, patriotisme, kerjasama, kepercayaan kepada Tuhan. Selain daripada 5 nilai ini, murid-murid juga boleh menggunakan nilai, contohnya nilai bertanggungjawab, ya, nilai kasih sayang, ya, untuk menggambarkan dalam unit ini. Ya. Baiklah. Dan untuk sebelum saya masuk ke sesi pembelajaran pada hari ini, apa kata kita menonton sebuah video, Chris? Oh, boleh cikgu? Ya. Okey, jom kita saksikan video. Okey, mari. Musik menggunakan barangan baru seperti plastik, tin dan kaca. Berlalulah sudah harapan, sebulan berpuasa, tiba syawal kita raya.
habis, Chris. Dah habis. Ya, okey. Macam mana Hebatnya dengan adik persembahan tadi? Sangat hebat cikgu. Ya, Saya pun bagus. tak tahan cikgu, tahan, tengah ya? berjoget je cikgu. Ya, okey. Apakah kaitan video tadi dengan Okey, topik hari sebenarnya ini cikgu? saya nak tanya dengan murid-murid kesayangan saya, apa yang anda faham daripada video tadi? Okey, siapa nak jawab soalan ini? Silakan angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, Manggai Suri nak jawab dulu. Okey, kenapa? Apa yang anda faham, Manggai? Video ini menunjukkan bahan buangan yang boleh digunakan dengan cara yang baik. Ya. Okey, itu merupakan satu jawapan di mana bahan buangan seperti yang saya bagi tahu dengan Chris tadi, Ya. barangan buangan ni sebenarnya bukannya sampah ya. Kalau kita kuruskan dengan cara yang baik, kita boleh tukar barangan buangan ini untuk menjadi satu benda yang berguna kepada kita. Okey, jadi ini yang dimaksudkan dengan kita akan tengok bagaimana barangan buangan ini kita boleh implikasikan dalam 5R, amalan 5R sebenarnya. Okey, faham cikgu. Kalau macam tu cikgu, kita Ya. berehat sebentar boleh ya cikgu? Boleh. Okey, dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot menengah rendah untuk pendidikan moral bersama Cikgu Mageswari. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah rendah bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 3 dan saya ada bersama Cikgu Mageswari dan juga kawan-kawan saya di Google Meet. Hai semua, lambai sikit, senyum sikit. Okey, baiklah Cikgu Magis, dalam Yes. segmen ini apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, Chris. Okey, kita akan tengok apakah itu 5R. Sebab tajuk kita pun berkaitan dengan 5R ya. Okey. Apakah itu 5R? Okey, 5R ni kita nampak ada 5 simbol R yang mana kita guna untuk, ni dalam bahasa Inggeris ya. Ya. Reuse, repair, rethink, recycle dan juga reduce. Jadi kita akan tengok satu persatu ini apa yang dikaitkan dengan, apa yang dikatakan ataupun dimaksudkan dengan setiap satu R ini ya. Okey. Okay, pertama sekali ya, reduce ataupun kurangkan. Mengurangkan penggunaan barangan yang tidak boleh dilupuskan. Okey, di sini kita boleh nampak ada gambar plastik ya, gambar bekas plastik dan juga gambar polistiren ya. Dan dekat sini, okey, saya nak tanya dengan murid-murid saya. Okey, apa barangan yang kita boleh ganti ataupun contoh barangan yang boleh kita kategorikan dalam reduce ataupun kurangkan? Okey, bagaimana Wishagan? Boleh jawab Wishagan? Ya, cikgu. Ya. Contohnya, mengelakkan daripada menggunakan beg plastik, malah menggunakan beg kain atau beg kita semula. Okey, bagus ya. Dan ini merupakan satu daripada contoh bagus Wishagan. Beg plastik merupakan satu contoh daripada yang dalam kategori kurangkan, kerana beg plastik ini dia tidak akan luput dengan senang ya. Dia akan mengambil masa lebih kurang 450 hingga 1000 tahun untuk dia urai sebenarnya. Wow, lamanya je ya, tu. betul. Even katakan botol kaca dia akan mengambil 1 juta tahun sebenarnya untuk diuraikan Wow. ya. Jadi kita Okey. perlu kurangkan barangan ini. Yang kedua adalah guna semula ataupun reuse. Okey, menggunakan semula sesuatu barangan, bahan atau produk. Okey, saya tunjukkan gambar di sini di mana kita nampak ada beg kain ataupun beg kitar semula dan juga contohnya tayar. Okey, ini merupakan barangan yang mana kita boleh guna semula. Okey, bagaimana? Okey, Cashrin. Okey, boleh bagi saya satu contoh barangan yang kita boleh reuse ataupun guna semula? Contoh barang ini adalah balang kaca. Barangan kaca kaca. yang mana kita boleh guna semula ya, tak payah dibuat, maknanya kita boleh ubah suai ataupun kita gunakan barangan kaca tu dijadikan sebagai satu produk ya. Okey, seterusnya kita tengok R yang lain adalah recycle ataupun kitar semula, yang mana kita mengitar semula barangan yang telah digunakan untuk dijadikan barangan lain yang boleh digunakan semula. Contohnya saya letak kat sini gambar tisu dan juga surat khabar, di mana barangan-barangan ini kita boleh ubah suai jadikan satu barangan yang baru. Ya. Okey. Yang seterusnya adalah rethink ataupun fikir semula, di mana kita kena berfikir dahulu sebelum menggunakan atau membuang sesuatu barangan. Biasanya apa yang berlaku adalah contohnya laptop ya, ataupun handphone, okey, telefon pintar sini kalau dah rosak kita rasa okey kita nak beli yang baru. Sebenarnya
So barangan-barangan ini mempunyai alatan-alatan mekanikal dalam alatan ini. Jadi kita tak boleh buang sebarangan ya, sebab ia boleh juga mencemarkan alam sekitar. Seboleh-bolehnya kita kena fikirkan dahulu sebelum kita ingin melupuskan ataupun membuang barangan tersebut. Okey, seterusnya akhir sekali adalah repair ataupun kita baiki. Baiki alatan yang sudah mengalami kerosakan, biasanya contohnya barangan elektronik ya, membaki kerosakan barangan untuk mengelakkan pembelian barangan baru. Okey, saya nak tanya pada Lizin. Okey Lizin, berikan saya contoh barangan yang selalu rosak dekat rumah awak. Barangan elektronik yang selalu rosak. Penghawa dingin. Penghawa dingin. Jadi dekat sini penghawa dingin ni boleh tak kita baiki dia semula? Seboleh-bolehnya kalau kita boleh baiki dan kita boleh gunakan barangan tersebut, kita akan teruskan menggunakan barangan itu supaya kita dapat mengelakkan daripada pembuangan, daripada membuangnya jadi sebagai sampah pula. Ya. Okey. Jadi ini merupakan yang saya kata maksud tadi 5R. Ya, 5R. Okey. Boleh ikut dia? Boleh cikgu. Bagus Okey. Sekarang kita nak tengok. Okey, ini merupakan dua contoh yang saya tunjukkan dalam gambar. Contoh yang idea inovatif bagi pengekalan bumi hijau. Okey, Chris, boleh tak kita tengok barangan-barangan yang saya maksudkan sebagai barangan inovatif? Okey. Okey, Chris boleh pilih mana satu Chris nak tunjukkan? Yang ni cikgu. Cantik kan? Cantik. Boleh tak Chris teka? Itu diperbuat daripada apa? Kayu ke cikgu? Tak, bukan kayu, Chris. Bukan. Sebenarnya ia diperbuat daripada kertas sebenarnya. Surat khabar lama ya. Surat khabar lama? Ya, surat khabar lama ni digulung-gulung dan lepas dijadikan sebagai baku, betul kita cat dia. Okey, faham. Dia boleh tahan. Jadi kita boleh gunakan sebagai bekas. Ibu nak jadikan bekas tak telur pun boleh sebenarnya, Chris. Ya, nampak tak menarik? Cantik Cantik kan? Okey. Yang lain, yang saya sangat suka adalah tabung. Tabung? Yang mana cikgu? Yang ni? Ya, betul. Tabung ni diperbuat daripada tempurung kelapa sebenarnya. Jadi muka je ni. Ya. Saya buatkan muka dia. Okey. Jadi bagaimana kita boleh maknanya barangan ini kita tidak perlu buang. Kita boleh ubah suai jadikan satu produk yang kita boleh gunakan. Ya, dan ini untuk mengelakkan daripada menjadi sampah. Pembaziran. Ya, betul. Okey. Seperti macam kabinet ada katakan botol kaca kan. Jadi saya jadikan botol kaca ni sebagai tempat letak bunga. Okey. Yang ni cikgu apa? Itu adalah botol plastik yang diubah suaikan menjadi macam pasu. Cantik cikgu. Cikgu yang buat ni? Ini pelajar, murid saya. Murid saya buat. Cantiknya. Dia tampar dengan batu tu sebenarnya tu. Dia ada cekarang kan, dia dah lukis ke atas, dia gunakan tali yang dah tak guna. Ya. Yang dalam dia botol air lah cikgu? Ya, botol air, botol yang besar tu. Ya. Botol tu dijadikan sebagai pasu bunga. Cikgu, yang ni pula? Cuba Chris tunjuk sikit. Itu apa karakter watak kat mana tu, Chris? Yang ini daripada Madagaskar. Dari filem Madagaskar ni. Betul. I like to move it. Ya. Yang ni guna apa cikgu? Ya, ini diperbuat daripada cardboard, ya, cardboard kotak ya, kotak biasa. Dan itu rambut-rambut tu sebenarnya apa dia? Penyapu, cikgu. Yang daripada penyapu. Penyapu kan cikgu ini? Ya. Daripada penyapu yang memang dah rosak, dah tak boleh nak guna dah. Jadi kita tukarkan jadi macam maskot pula sebenarnya. Okey. Ya. Jadi ini merupakan di mana barangan buangan sebenarnya kita boleh hasilkan dia sebagai satu barangan yang memang cantik dan boleh digunakan untuk kegunaan seharian. Okey. Mari kita renungkan ya. Katakan tidak kepada plastik. Dewasa kini memang di mana-mana saja kita boleh nampak perkataan say no to plastik dalam bahasa Inggeris ya, atau katakan tidak kepada plastik. Jadi saya tunjukkan ada 4 barangan yang diperbuat daripada plastik, iaitu straw, beg plastik, botol plastik dan juga bekas makanan. Okey, sekarang saya nak tanya, soalan saya adalah senaraikan amalan yang boleh dilakukan bagi mengelakkan penggunaan barangan plastik di atas. Jadi saya nak puji murid-murid saya. Okey, murid sekali adalah Vishagan. Okey, Vishagan, bagaimana anda akan menggantikan penggunaan straw plastik ni, Vishagan? Menggunakan straw yang dibuat daripada besi atau kertas. Hal ini kerana plastik akan mengambil masa yang lama untuk mereput. Bagus Vishagan ya. Vishagan saya rasa dia ada buat kajian sedikit tentang plastik ni ya. Okey, memang sekarang sudah ada straw yang diperbuat daripada
besi ataupun kertas. Tapi saya rasa saya galakkan gunakan besi sebab kita boleh guna secara berulang. Ya. Kalau kertas sekali dah guna dia akan tak boleh dah guna, betul tak? Jadi Betul, cikgu. kita ingin mengurangkan penggunaan kertas sebenarnya ya. Jadi kita lebih baik kita boleh gunakan straw yang diperbuat daripada Besi. penyedut dibuat daripada besi. Okey, bagus. Okey, yang kedua yang beg plastik. Okey, Lizin. Okey, apa barangan yang kita boleh gantikan dengan beg plastik, Lizin? Kita boleh guna beg kita semula atau troli. Bagus ya, betul memang itu merupakan satu pandangan yang sangat bagus ya, sangat bernas. Maknanya beg plastik ni kita tukar ataupun kita gantikan dengan membawa bakul ataupun beg kita semula atau beg kain ataupun kita boleh bawa gunakan troli. Yang mana lebih boleh menyenangkan lagi dan juga kita akan ini boleh mengelakkan daripada menggunakan banyak beg plastik ya. Okey, yang seterusnya botol plastik. Okey. Kak Vinesh. Bagaimana kita gantikan dengan botol plastik, Kak Vinesh? Kita boleh digantikan dengan botol bebas BPA. Ya. Apa tu, cikgu? Botol bebas BPA. Yang bekas botol yang mana dijual di pasaran ya, di mana memang bila kita gunakan botol plastik tu dia tidak akan mencemarkan alam sekitar. Jadi kita boleh guna untuk jangka masa yang lama. Seperti botol plastik, botol minuman ni bila kita beli, kita tidak boleh guna untuk jangka masa yang lama ya. Sebab itu boleh menjejaskan kesihatan kita sekiranya kita terus menggunakan botol plastik yang kita beli di luar. Macam ni tak boleh kan, cikgu? Ya betul, tak boleh sebenarnya. Sekali dah guna 2 kali, lepas tu kita kena lupuskan dia. Okey, Sebab faham. kita tak boleh guna. Dia akan menjejaskan kesihatan kita. Okey, yang akhir sekali ni adalah bekas makanan. Yang bekas makanan yang dibuat daripada plastik yang biasanya kita pergi restoran, kita boleh nampak, kita akan dapat dalam bekas ini. Okey, Manggai Sri. Kita boleh ganti dengan apa, Manggai Sri? Kita boleh gantikan dengan bekas sendiri, cikgu. Kita bawa bekas sendiri dari rumah ya. Boleh bawa tiffin carrier ke ataupun bekas Tupperware ataupun apa saja bekas makanan yang mana boleh tahan lama dan kita boleh guna untuk jangka masa yang lama dan secara berulang. Nampak? Jadi ini untuk mengurangkan daripada kita menggunakan plastik. Ya, sebab plastik ini menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, bagus ya. Murid-murid saya dapat memberikan respon yang cukup bernas. Okey, seterusnya kita tengok gambar ni. Ada gambar 3 mangsa haiwan ya, bagaimana keadaan mereka. Okey. Ayo, kesian sangat. Kesian ya, tengok penyu tu, tengok keadaan penyu, tengok ikan paus tu ya, Chris, dan juga tengok kesian burung ni tersangkut dekat leher dia. Okey. Jadi soalan dia adalah, jelaskan perasaan anda apabila melihat kematian haiwan di atas yang berpunca daripada barangan buangan dan berikan alasan anda. Okey, pertama soalan pertama saya dah. Apakah perasaan anda? Okey, siapa nak jawab? Apakah perasaan anda, murid-murid? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Vishagan. Apa perasaan Vishagan? Saya berasa sangat sedih dan kecewa. Vishagan rasa sedih dan kecewa. Saya pun rasa sedih dan rasa marah, saya rasa kecewa. Semua perasaan yang saya ada bila saya nampak gambar ni ya. Dan kita nak tengok kenapa Vishagan awak rasa sedih dan kecewa, Vishagan? Kerana kejadian ini berlaku oleh manusia yang tidak prihatin dan tidak mengambil berat tentang hidupan akuatik. Sehubungan dengan itu, hidupan akuatik mati akibat daripada barangan buangan yang digunakan oleh manusia. Bagus ya, jawapan yang cukup teliti dan juga cukup memahami ya. Jadi dekat sini kita nampak. Jadi Vishagan telah memberikan penerangan tentang perasaan yang dia katakan apa yang dia rasa melalui melihat gambar ini, dan dia telah menjelaskan kenapa dia rasa kecewa dan juga sedih. Kerana sikap ketidakprihatinan manusia terhadap alam sekitar dan juga hidupan yang ada di alam sekitar. Okey, mari kita tengok jawapan. Okey, saya merasa sedih atau kecewa atau marah kerana hidupan akuatik ini akan pupus, dia akan mati. Ya, kelama-kelamaan kita tidak akan nampak ikan paus ni lama-lama disebabkan oleh pencemaran yang berlaku di laut, contohnya dengan pembuangan sampah-sampah ya. Okey, seterusnya apa yang akan berlaku? Sikap manusia yang tidak perhatian. Saya rasa marah kerana sikap manusia yang tidak perhatian, sikap manusia yang mengabaikan alam sekitar dan juga pembuangan sampah di merata-rata tempat kerana sikap manusia yang membuang sampah merata-rata tempat dan menjejaskan hidupan liar. Okey? Okey, kita teruskan. Okey.
Faham cikgu. Boleh tak cikgu kongsikan rumusan mengenai apakah yang telah kita belajar dalam segmen ini cikgu? Okey, terima kasih Chris. Okey, daripada segmen pertama ni apa yang kita nampak adalah kita telah mengenali apakah yang dimaksudkan dengan 5R ya. Ya. Jadi murid-murid sekalian di rumah kita perlu mengamalkan 5R ni walaupun sedikit ya, sekecil mana pun sebab kita ini dengan cara ini kita boleh membantu untuk menjaga ataupun memelihara alam sekitar kita daripada tercemar. Ini bukan sahaja melibatkan kepada tumbuhan, ia juga melibatkan manusia dan juga haiwan. Ya. Baiklah, dengan itu cikgu kita berehat sebentar boleh ya? Boleh. Okey, dan kepada murid-murid rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi dengan Cikgu Magis untuk pendidikan moral tingkatan 3 hanya di Didik TV KPM. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, kembali lagi di slot menengah rendah bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran pendidikan moral. Topiknya apa? Bumi hijau, bumi kita. Dan saya ada bersama Cikgu Mageswari dan juga kawan-kawan saya di Google Meets. Anda semua sedia untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh kasih double thumbs up. Double thumbs up. Okey dah. Okey, semua dah double thumbs up. Baiklah Cikgu Magis, dalam segmen ni apakah yang akan kita belajar Cikgu? Okey, Chris. Okey, selanjutnya hari ini kita akan tengok ya tentang kepentingan amalan bumi hijau. Kenapakah? Apakah keperluan untuk kita mengamalkan bumi hijau ini? Okey, ada 3 benda yang kita akan perkara yang mana kita akan bincangkan, iaitu menjimatkan kos sumber dan tenaga, mengurangkan pencemaran dan juga meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan. Jadi mari kita tengok satu persatu ya. Okey, yang pertama adalah menjimatkan kos sumber dan tenaga. Okay. Ini kita kaitkan dengan tempat pelupusan. Jadi kita perlukan tempat pelupusan yang sangat besar untuk pembuangan sampah. Ya, dan juga ia memerlukan kos yang sangat besar. Dan apa yang berlaku adalah jadi melalui pelupusan kita terpaksa menggunakan elektrik ya. Elektrik yang terlalu banyak, tenaga elektrik yang terlalu banyak. Jadi dengan mengamalkan amalan bumi hijau ni, kita boleh menjimatkan penggunaan tenaga elektrik dan juga kita dapat menyelamatkan sumber, contohnya seperti pokok ya. Yang mana pokok ni digunakan untuk membuat kertas, tisu. Begitu juga dengan contohnya kita terpaksa tebang hutang untuk membina empangan untuk menjana elektrik hidro. Jadi kita boleh menyelamatkan benda-benda ni. Okey, seterusnya mengurangkan pencemaran. Okey, dengan pengamalan amalan hijau ini kita dapat mengurangkan pencemaran, contohnya pencemaran air ya, pencemaran udara, di mana bila kita contohnya dengan penghasilan air larut lesap, contohnya bahan-bahan kimia ya yang masuk ke dalam tanah, dia akan menyebabkan tanah kita tidak subur. Ya, jadi ini merupakan kesan kepada pertanian nanti. Okay, dan seterusnya mengelakkan pencemaran udara, contohnya dengan melaksanakan pembakaran secara terbuka, ya, di mana contohnya kertas-kertas, surat khabar ataupun daun-daun kering sebenarnya. Daun-daun kering ini kita boleh hasilkan sebagai satu barangan yang lain. Contohnya seperti sisa baju kompos, ya, contohnya daun-daun kering ini kita boleh tukarkan jadi baju kompos. Jadi tak payah kita nak bakar dia. Okay, jadi dengan pembakaran terbuka ini akan membebaskan gas karbon dan ini boleh menjejaskan juga kesihatan manusia. Okey, seterusnya meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan. Okey, dengan adanya ruang yang dah kita jaga untuk tidak jadikan sebagai ruangan untuk tapak pelupusan, jadi kita ada banyak kawasan-kawasan yang mana kita boleh guna pakai untuk menjadikan untuk aktiviti yang lebih memberikan manfaat kepada kita, ya. Okey, so dengan adanya bila kita banyak sangat sampah sampai berjuta-juta tan katakan satu hari ya, jadi kita terpaksa cari tapak-tapak baru, dan tapak-tapak baru ni sebenarnya kita boleh guna pakai untuk kegiatan yang lebih baik daripada menjadikan sebagai tapak pelupusan sampah. Faham cikgu? Ya. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita nak bincang tentang tips penjimatan elektrik. Okey, di mana apa yang kita boleh buat? Apakah tips-tips yang kita boleh guna untuk menjimat elektrik? Contohnya menggunakan lampu jimat elektrik, contohnya penggunaan LED ya, penggunaan lampu LED. Okey, lepas tu kita ada menggosok baju dalam kuantiti banyak pada satu masa. Chris, macam mana Chris?
Adakah menggosok satu baju setiap kali ataupun longgokkan sekali? Longgokkan sekali cikgu. Bagus ya. Jadi dengan menggosok baju dalam satu kuantiti yang banyak, dia boleh menjimatkan penggunaan elektrik ya. Seterusnya, tetapkan suhu pada 24 darjah Celsius ya. Contohnya penghawa dingin. Ya. Sebenarnya apa yang kita buat adalah untuk dapatkan udara yang lebih sejuk, kita akan guna 16 cikgu. ya, 16, 15 sampai menggigil-gigil ya sebenarnya. Tetapi sebenarnya untuk menjimatkan elektrik, kita sepatutnya menggunakan pada suhu bilik 24 ataupun 25 darjah Celsius. Dengan dengan menetapkan suhu pada 24 ataupun 25 darjah Celsius, ini juga boleh menjimatkan penggunaan elektrik sebenarnya. Okey. Dan akhir sekali adalah menutup suis sekiranya tidak digunakan. Apa yang berlaku adalah biasanya kita akan tekan suis ni, kita akan buka suis dan kita akan lupa ataupun kita terlupa untuk menutup suis. Contohnya kita nak katakan kita nak charge telefon ke dan sebagainya, sepatutnya lepas sampai kita dah guna, kita boleh tutup suis. Ya, ini juga boleh menjimatkan penggunaan elektrik. Jadi persoalannya adalah berdasar kepada tips ini, saya ada beberapa soalan yang saya ingin kemukakan kepada murid-murid saya. Okey, mari kita tengok bersama. Okey, pertama sekali, adakah anda pernah mengamalkan tip penjimatan elektrik di rumah seperti dalam gambar? Okey, murid-murid saya, ada tak mengamalkan tip penjimatan elektrik? Ada ke tak? Lizin dah angguk kepala. Ada. Okey, Lizin. Ya, bagus. Ya, semua. Kes pun ada kan? Ada cikgu. Saya rasa semua orang sepatutnya mengamalkan tips penjimatan elektrik. Okey. Soalannya adalah, selain daripada mengamalkan tip penjimatan elektrik, apa tip lain untuk kita menjaga sumber kita, untuk kita tidak membazir sumber tenaga kita? Okey, saya nak tanya pada siapa ya? Saya nak tanya pada Lizin lah. Lizin? Saya tidak membazir sisa makanan sebab dia boleh dijadikan sebagai baja kompos. Bagus. Itu merupakan satu tindakan yang memang cukup baik ya. Kita jangan membazir makanan ya. Jadi kalau terpaksa katakan adanya sisa-sisa makanan ni, sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai baja kompos yang mana kita boleh gunakan untuk tanaman kita. Itu tidak melibatkan kandungan kimia. Itu adalah merupakan baja organik sebenarnya ya. Okey, bagaimana dengan Kak Vinesh? Saya akan tidak membazir air semasa mandi atau gosok gigi. Tidak membazir air. Bagus tu ya. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku adalah dia akan buka pipe air tu melempar-lempar, menggosok gigi tapi air melempar-lempar. Sebenarnya itu adalah membazir juga sumber tenaga. Tutup pipe dululah cikgu. Patutnya kita tutup pipe. Lepas tu kita lepas habis gosok baru kita buka pipe tu untuk membasuh mulut kita. Okey, seterusnya siapa saya belum lagi? Manggai? Ya cikgu, saya akan menutup paip air jika tidak digunakan. Okey, maknanya mungkin contohnya saya rasa saya mungkin Manggai ingin bagi tahu menggunakan air hujan untuk siram pokok. Betul kan Manggai? Sekarang dah musim hujan. Ya, betul, sekarang dah musim hujan sebenarnya. Kita sepatutnya menakung air hujan ni untuk dijadikan sebagai bahan air siraman pokok sebenarnya. Betul, jadi juga boleh menjimatkan penggunaan sumber air kita. Okey, Wishagan. Ada apa-apa pandangan idea ataupun tips Wishagan? Ada cikgu. Ya, teruskan. Saya akan meletak sisa makanan yang berlebihan di dalam sebuah bekas supaya hasilnya baja kompos yang organik. Okey, seperti Lizin ya. Lizin bagi tahu berkaitan dengan sisa ataupun baja menjadikan sebagai baja kompos ya. Okey, bagus. Itu merupakan jawapan-jawapan yang mana itu merupakan tips yang mana kita boleh ambil untuk menjimatkan sumber tenaga kita. Okey, ini adalah contoh jawapan ya. Okey, gunakan kain untuk mengelap dan bukan dengan tuala kertas ya. Kita gunakan perca kain untuk jadikan sebagai alat untuk kita mengelap meja. Ya, jadi kita tidak payah menggunakan tisu sebenarnya. Okey, keringkan pakaian menggunakan rak pengering bukannya menggunakan mesin pengering ya. Mesin pengering. Jadi kita gunakan rak untuk menjemur kain. Katakan sekarang musim hujan, kita gunakan rak-rak untuk menjemur kain di dalam rumah sebenarnya. Okey. Jadi kita teruskan untuk soalan kedua. Okey, mengapa anda mengamalkannya? Okey, siapa nak jawab? Mengapa anda mengamalkannya? Okey, Wishagan. Teruskan Wishagan.
untuk melestarikan alam sekitar. Bagus, untuk melestarikan alam sekitar. Satu jawapan yang cukup unik ya. Ya. Okey, seterusnya apa jawapan lain? Siapa nak cuba? Selain daripada okey, Lizin. Ya, bagus Lizin. Untuk menyeimbangkan ekosistem. Okey, untuk keseimbangan ekosistem ya, bagus ya. Jadi ini merupakan ini termasuk dalam kategori keperluan ataupun kepentingan mengapa kita perlu mengamalkan bumi hijau ya, untuk menjimatkan sumber tenaga. Sekiranya kita gunakan kita kurang menggunakan kertas contohnya, kita ini akan mengelakkan daripada penambangan pokok secara berluasa ya. Jadi kita boleh menjimatkan sumber tenaga. Contohnya kalau kita kurang menggunakan plastik, ini boleh mengurangkan, ini boleh kita boleh menjimatkan dari segi penggunaan petroleum, sebab petroleum plastik diperbuat daripada petroleum. Ya, okey. jadi kita boleh menjimatkan sumber tenaga petroleum. Okey, dan juga paling penting boleh menjimatkan bayaran bil, sama ada bil air ataupun bil elektrik, yang mana setiap bulan itu merupakan satu isu ya. Menjimatkan kos cikgu. Ya, betul. Dan juga untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar dan juga untuk mengurangkan pembebasan gas karbon ya. Okey, seterusnya berikan ini saya tanya ni, berikan satu contoh sambutan bagi pengekalan bumi hijau yang diraikan setiap tahun yang berkaitan dengan penjimatan elektrik. Sebab ini adalah berkaitan dengan tips penjimatan elektrik. Saya ingin kaitkan satu sambutan yang mana kita boleh tunjuk ya, yang dikaitkan dengan penjimatan elektrik. Okey, saya rasa ini perkara yang mana semua murid akan tahu, dan saya nak tanya, siapa nak jawab dulu? Angkat tangan. Oh, Manggai. Okey, Manggai. Cuba jawab, Manggai. Sambutan apa, Manggai? Sambutan Earth Hour, cikgu. Wow, Earth Hour. Okey, itu merupakan satu sambutan yang mana kita sambut setiap tahun, cikgu. Ya, betul. Okey, kita tengok sedikit. Betul tak jawapan? Betul. Ini merupakan satu contoh yang mana semasa Earth Hour disambut ya. Ini adalah keadaan di KLCC. Okey, saya nak tanya, Syagan, boleh tak bagi tahu saya bila tarikh kita sambut Earth Hour tahun ini? Earth Hour disambut pada 26 Mac. Wah, bagus pada 26 Mac. Okey, saya nak tanya Chris. Chris ada sambut tak Earth Hour pada 26 Mac? Ada cikgu. Apa Chris buat? Saya tutup semua lampu di rumah cikgu. Lepas tu duduk dalam kegelapan ke? Ya, guna phone lah cikgu. Pakai phone. Tapi biasanya Chris suka main game. Okey. Jadi dalam Earth Hour tu saya memang tutup semua. Bagus, komputer, lampu semua tutup. Bagus. Itu merupakan satu tindakan sangat bagus seorang yang menunjukkan prihatin kepada alam sekitar. Dan bagaimana dengan murid-murid saya? Ada tak mengamalkan Earth Hour pada 26 Mac? Ataupun dah terlupa? Okay, cikgu. Dah amalkan. Ya, jadi sebenarnya kita sambut Earth Hour ni daripada pukul 8.30 hingga pukul 9.30 malam ya, untuk 1 jam sebenarnya ya. Kalau boleh kita gunakan, maknanya kita duduk untuk 1 jam tu kita sayang alam sekitar kita sanggup korbankan masa itu hanya untuk menjaga alam sekitar. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Okay, saya ada beberapa soalan dekat sini yang mana saya ingin tunjukkan kepada murid-murid saya, dan saya ingin tengok saya ingin dengar apakah tindakan yang boleh dilaksanakan untuk setiap situasi ini. Okey, soalan pertama. Reka menggunakan penyaman udara pada suhu yang sangat sejuk dan membiarkan pintu bilik terbuka. Okey, saya tujukan soalan ini kepada Kavinesh. Kavinesh, tolong jawab. Mereka harus menggunakan pendingin udara pada suhu bilik seperti 24 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius dan menutup pintu biliknya. Ya, bagus. Terima kasih Kak Vinesh, satu jawapan yang cukup baik ya. Okey, sebenarnya dia kena perlu gunakan penyaman udara pada suhu bilik 24 darjah Celsius dan juga menutup bilik. Bukannya kita biasanya apa yang berlaku bila kita buka bilik, pintu bilik itu terbuka, semua udara yang sejuk tu akan keluar ya. Jadi kita tidak akan rasa sejuk. Sebab tu apa yang berlaku adalah kita cuba menggunakan suhu udara pada 18 ataupun 16 darjah Celsius sebab kita tak rasa sejuk sebab pintu dah terbuka. Faham? Ya, jadi kita sepatutnya tutup pintu tersebut. Okey, kita tengok pada situasi yang kedua. Salmah menghidupkan semua lampu di rumahnya supaya nampak terang. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Lizin? Okey, Lizin. Cuba jawab, Lizin. Salma patut mematikan switch lampu
yang tidak menggunakannya untuk menjimat bil elektrik. Bagus jawapan Lizin ya. Sepatutnya Salma matikan lampu di mana ruangan yang tidak digunakan. Kerana apa yang berlaku adalah kadang-kadang ada individu yang mana mereka akan hidupkan semua lampu dalam rumah. Tak kira dekat mana, ruang tamu ke, dekat dapur ke, dekat bilik air ke. Chris buat ke macam tu, Chris? Kadang-kadang cikgu sebenarnya. Takut ke? Kadang-kadang saja. Takut gelap. Tapi selepas ni mungkin saya akan ikut nasihat cikgu ni. Ya, jadi kita Salma sepatutnya menutup lampu di mana yang ruangan yang tak gunakan kita tutup lampu. Ini untuk menjimatkan penggunaan sumber elektrik ya. Okey, bagus. Ini jawapan. Bagus, Elizin. Okey, seterusnya situasi yang ketiga. Daljit dan rakannya membuang tin minuman merata-rata tempat walaupun sudah ditegur. Okey, apa tindakan yang patut dilakukan? Siapa belum jawab lagi? Angkat tangan. Siapa belum jawab? Okey, Manggai. Daljit dan rakannya perlu membuang tin kosong ke dalam tin kita semula. Okey. Daljit dan rakan sepatutnya tidak membuang tin kosong yang dah habis minum tu. Bukannya merata-rata tempat. Sebenarnya mereka patut membuang di dalam tong sampah ataupun cari dekat mana adanya tong kitar semula. Dan terutamanya untuk membuang tin minuman, tin dia, kita patutnya buang dalam tong kitar semula berwarna jingga. Supaya kita dapat mengamalkan 5R. Betul tak cikgu? Ya, salah satu daripada aktiviti ini adalah yang kita kaitkan dengan 5R, iaitu recycle ataupun kitar semula. Okay. Ya, jadi ini merupakan satu tindakan yang mana tak kiralah sama ada tin minuman ke ataupun apa saja barangan ya. Kadang-kadang kita perlu prihatin dengan kebersihan alam sekitar juga. Jangan sampai kita membuang sampah tu merata-rata tempat ya. Okey, seterusnya kepada situasi yang keempat. Puan Janet selalu membeli beg plastik di kaunter untuk mengisi barangan yang dibeli ketika membeli belah. Okey, apa tindakan? Siapa? Okey, Mishagan. Puan Janet hendaklah membawa beg kain atau troli mudah alim semasa membeli belah untuk mengelakkan daripada membeli beg plastik. Hal ini demikian kerana beg plastik menyebabkan kehabisan sumber petroleum dan mencemarkan alam sekitar. Bagus ya. Sungguh mantap jawapan Mishagan. Terima kasih. Ya. Bagus. Jadi ini kita nampak dengan jelas ya apa yang dimaksudkan oleh Mishagan, iaitu sepatutnya Puan Janet ni perlu membawa beg kain atau beg kitar semula ataupun bakul ataupun troli mudah alih yang mana di mana semua barangan yang dibeli boleh dimasukkan dalam benda tersebut. Ini boleh mengelakkan daripada menggunakan beg plastik ya. Itu satu cara di mana dengan menggunakan beg plastik seperti yang saya beritahu tadi, okey, bahawa beg plastik ni tidak boleh terurai dengan cepat. Ini boleh mencemarkan alam sekitar dan pada masa yang sama juga boleh menghabiskan sumber petroleum kita. Faham cikgu. Ya? Baiklah cikgu. Chris nak tanya, bagaimanakah prestasi murid-murid di Google Meet untuk segmen ni cikgu? Saya nak ucapkan sangat-sangat syabas dengan respon dengan jawapan murid saya, dan saya ingin berikan mereka 10 bintang untuk setiap seorang. 10 bintang? Betul. Sebab 10 bintang. sebab jawapan mereka sungguh mantap dan jelas sebenarnya ya. Satu tepukan untuk murid-murid saya sebenarnya. Baiklah cikgu, kalau macam tu kita berehat sebentar. Dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi bersama Cikgu Mageswari untuk Pendidikan Moral Tingkatan 3 Menengah Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, kembali lagi di slot menengah rendah bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3. Topiknya apa? Bumi kita, bumi hijau bersama Cikgu Magis dan juga rakan-rakan saya di Google Meet. Baiklah, kalau anda sudah sedia, boleh kasih Abang Chris double thumbs up macam ni. Dah sedia tak? Dah sedia untuk kelas hari ni? Sedia. Okey, semua dah sedia. Baiklah Cikgu Magis. Dalam segmen ni, apakah yang akan kita belajar Cikgu? Okey, mari kita tengok dulu. Ini ada 3 gambar yang menunjukkan aktiviti yang
negatif sebenarnya. Ya. Okey, saya nak tunjukkan gambar yang berkaitan dengan aktiviti negatif, kesan-kesan negatif ya. Okey, bila kita tengok sini gambar sungai yang dengan dipenuhi dengan sampah sarap, okey, lepas tu tengok pokok ditebang secara berleluasa dan pembuangan asap ya daripada kilang-kilang ya. Jadi apakah perasaan anda apabila melihat gambar ini? Apa Chris rasa? Chris rasa sedih dan juga sangat kecewa sebenarnya, cikgu. Betul ya. Ya. Okay, saya pun rasa kecewa dan juga marah sebenarnya ya. Mari kita tanya kepada murid-murid. Okey, apakah perasaan murid pula? Okey, siapa dah jawab dekat sini? Okey, Lizzie. Okey, apa perasaan Lizzie? Saya berasa sedih, cikgu. Sedih. Sebab saya nampak kemusnahan alam sekitar. Ya, itu ya. Itu kita nampak dengan jelas, iaitu kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita rasa marah kerana alam sekitar ini semakin tercemar ya. Okey. Kita teruskan. Okey. Apa yang nampak? Apa murid-murid saya nampak daripada gambar ini? Ada yang something yang nak kata macam satu surprise lah. Ya. Okey, ya, Manggai. Apa dia? Nampak apa tu? Cikgu, gambar ni menunjukkan gambar peparuh hijau. Macam peparuh, betul tak Chris? Betul, cikgu. Okey, ini kenapa saya nak tunjukkan gambar peparuh hijau ni, sebab hutan dianggapkan sebagai peparuh hijau, yang mana peparuh hijau ni yang kita perlukan oksigen. Jadi hutan ni dia bertanggungjawab ataupun memainkan peranan sebagai pengeluar oksigen kepada manusia. Ya, sebab tu kita kata bayangkan ya, hutan ni sebagai peparuh hijau ya. Dan kita nampak juga dalam gambar ni peparuh dah hilang. Dah hilang ya, peparuh hijau sudah hilang akibat pihak yang tidak bertanggungjawab ya. Okey. Hari ini kita akan tengok kesan amalan bumi hijau. Jadi hari ini saya nak terangkan tentang bukannya kesan negatif tetapi kesan positif bila kita mengamalkan bumi hijau. Okey, kita tengok sini. Okey, bila kita amalkan bumi hijau ni, kita akan dapat menjamin kesihatan rakyat, di mana sekiranya kita tidak melaksanakan atau melakukan pembakaran hutan ataupun pembakaran secara terbuka, ini boleh menjamin kesihatan rakyat. Contohnya jerebu. Jerebu ni boleh menyebabkan sesak nafas dan sebagainya kan. Faham. Okey, dan juga memelihara flora dan fauna, di mana bila kita amalkan bumi hijau, kita tanam pokok, kita jaga sumber kita, ini boleh menyebabkan kita dapat memelihara flora dan fauna kita daripada pupus. Okay. Dan seterusnya mengawal keseimbangan ekosistem seperti Lizzie ada jawab tadi. Okey, kenapa kita perlu amalkan ya? Kenapa kita perlu mengamalkan penjimatan tenaga elektrik tadi? Dia kata untuk mengimbangkan ekosistem. Okey. Meningkatkan imej negara kita, ingin menunjukkan Malaysia, negara kita sebuah negara yang indah, sebuah negara yang memang prihatin terhadap alam sekitar. Ya, dan seterusnya dapat membersihkan dan menceriakan persekitaran. Bila kita nampak ada pembuangan sampah merata-rata tempat, pemandangan tak nampak tak cantik kan? Okey, itu akan memberikan kesan kepada pelancong, contohnya bila mereka datang tengok apa banyak sangat sampah kan, betul, tak bagus kan? Okey, dan juga dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Jadi ini merupakan bila kita amalkan bumi hijau ni, banyak perkara yang kita boleh jaga bumi kita daripada tercemar ya. Sebab tajuk ni bumi hijau adalah bumi kita. Jadi saya ingin tekankan dekat sini di mana bagaimana setiap individu perlu menjaga alam sekitar ni, yang mana apa saja yang mereka boleh sumbangkan untuk menjaga alam sekitar. Okey. Saya nak terangkan dekat sini. Okey, apa saya tunjuk gambar ni? Okey, berkaitan dengan pengalaman anda. Ceritakan pengalaman anda mengamalkan 5R. Saya rasa mesti setiap individu mesti ada, mereka mungkin ada pengalaman ya, sedikit sebanyak mungkin dari zaman kecil mereka ataupun sekarang, yang mana mereka pernah mengamalkan 5R. Jadi saya ingin mendengar pengalaman daripada murid-murid saya. Okey, saya mulakan dengan Manggesri. Apakah pengalaman anda? Ceritakan pengalaman anda. Saya menggunakan kertas saya sendiri dengan menjadikan dia surat khabar. Contohnya saya akan merendam dan keringkan dan menjadikan dia sebagai kertas sendiri. Okey, bagus ya. Sebenarnya itu merupakan satu proses yang lama sebenarnya ya. Maknanya digunakan kertas surat khabar lama ni direndam, lepas tu dihancurkan, betul tak Manggai?
Ya, betul cikgu. Dihancurkan dan dijadikan macam kepingan kertas. Saya pernah buat ni semasa saya belajar di sekolah rendah sebenarnya ya. Kita hasilkan kertas sendiri di mana kertas tu dijadikan sebagai diary ataupun buku catatan yang mana jadi memang unik. Itu baru kita rasa gembira bila kita dapat hasilkan produk sendiri ya. Okey, bagaimana dengan Kak Vinesh? Saya menggunakan 2 halaman kertas supaya tidak membazir kertas. Betul, bagus ya. Maknanya ini kenapa gunakan 2 halaman sebenarnya Kak Vinesh? Tidak membazirkan kertas. Ya, betul. Kita dah tahu kan kertas ni diperbuat daripada pokok. Jadi kalau kita gunakan banyak sangat helai kertas ni, apa yang berlaku kepada pokok ni lama-kelamaan kehabisan ya. Jadi seperti Kak Vinesh kata, dia gunakan 2 halaman, dia tidak membazir. Maksudnya apa saja ruangan yang ada digunakan untuk menulis. Bagus Kak Vinesh. Okey, seterusnya Lizin, apa pengalaman anda? Saya asingkan barangan yang boleh kita semula seperti tintin atau surat khabar lama dan menghantarkan ke pusat kita semula. Wah, bagus ya. Satu tindakan yang mana kita setiap kali mungkin kita beli surat khabar ya, lepas tu apa yang kita buat, kita mungkin kita minum air botol ya, ataupun tin, air tin dan sebagainya. Apa yang kita buat? Sebenarnya kebiasaannya kita akan buang dalam tong sampah. Itu merupakan satu tindakan yang bagus yang mana dia kumpulkan setiap barangan ini dan dihantar. Diasingkan, lepas tu dihantar ke pusat pengumpulan kita semula. Itu merupakan satu tindakan yang mana setiap individu patut buatlah ya. Okey, seterusnya siapa yang tinggal ni? Wishagan. Okey, Wishagan, ceritakan pengalaman Wishagan. Saya menggunakan tayar yang lama untuk membina sebuah taman bunga mini. Wow, ya. Dah berbunga ke pokok-pokok Wishagan? Ya, cikgu. Ya, bagus. Saya nampak itu merupakan satu yang tindakan aktiviti yang unik yang mana tayar-tayar lama ni sebenarnya apa yang kita akan buat? Kadang-kadang kalau buang dia akan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes pula kan, berbahaya juga kepada kesihatan. Jadi bagus Wishagan dia gunakan tayar-tayar ni dan jadikan sebagai menggantikan pasu sebenarnya ya. Menggantikan pasu dan menanam pokok. Nak jadikan lebih ceria, mungkin adakah Wishagan ada cat ke tayar tersebut ataupun biarkan macam tu saja? Ya, cikgu, saya ada catkan tayar yang lama tu. Jadi nampak menarik lah ya Chris. Nampak lebih menarik dan dia menggantikan pasu. Okey, sekarang kita dah dengar daripada murid-murid saya. Sekarang saya nak dengar pula daripada Chris. Apakah pengalaman Chris dalam mengamarkan 5R ni? Bagi Chris, saya selalu bila keluar dah beli air dari gerai kan atau minuman. Cawan plastik tu Chris tak buang lagi. Chris guna sebagai pasu bunga. Dan tak akan tanam pokok duit-duit. Macam gambar ni lah cikgu. Bagus ya. Itu pengalaman mesti saya lah cikgu. Banyak dekat rumah Chris ya. Ada banyak cikgu. Memang banyak. Menghiaskan bilik saya, menghiaskan rumah pun memang cantik. Bagus. Sebenarnya menanam pokok ni dalam rumah sebenarnya dia akan mengundangkan oksigen ya. Dia akan menyamankan lagi udara dalam rumah sebenarnya. Itu merupakan satu tindakan yang baik yang mana kita tanam pokok dalam rumah. Tapi Chris, pastikan air kena tukar, kerap tukar supaya itu boleh mengelakkan daripada pembiakan nyamuk. Ya, betul. Baiklah, itu dia. Tapi cikgu boleh tak cikgu kongsikan rumusan untuk topik kita hari ini, bumi hijau, bumi kita cikgu. Ya, okey, sure, betul. Sudah sepastinya. Okey, sebenarnya hari ini kita dah lihat tentang bagaimana apakah contoh amalan 5R. Okey, mungkin ada murid hanya tahu sekadar 3R sahaja. Sekarang kita bincangkan tentang 5R. Ya, apakah amalan-amalan yang kita boleh amalkan untuk menjaga sumber tenaga kita, apakah amalan yang boleh menjaga alam sekitar kita, dan kita dah tengok juga apakah keperluan kenapa kita perlu mengamalkan 5R ini. Ya, dan juga apa kesan yang kita akan dapat sebenarnya, kesan positif lah, kesan positif. Jadi setiap individu ni perlu ada niat dan juga sikap yang mana sikap prihatin terhadap menjaga alam sekitar dan jangan terlampau mementingkan diri sendiri sebenarnya ya. Hanya sekadar untuk mementingkan kepentingan diri sendiri, mereka mungkin mengabaikan alam sekitar. Jadi kita perlu sayang kepada alam sekitar kita. Baiklah cikgu, dan saya ingin tanya Cikgu Magis juga, bagaimanakah prestasi murid-murid kita di Google Meet pada hari ini cikgu? Ya, cukup bagus ya. Saya rasa sangat-sangat gembira kerana murid-murid saya telah memberikan satu respon, jawapan mereka yang cukup bernas ya. Jadi di mana kita boleh fikirkan, jadikan satu pemikiran kepada kita ataupun untuk amalan kepada mungkin murid-murid di rumah sana nanti, mereka juga boleh turut jalankan aktiviti-aktiviti 5R ini untuk menjaga alam sekitar. Baiklah cikgu, dan bagi murid-murid di rumah juga yang hendak
mendapatkan bahan-bahan latihan untuk topik hari ini, cikgu? Di manakah mereka boleh dapatkan bahan Oh, ini? ya. Semestinya, bagi murid-murid di rumah untuk mendapatkan bahan tambahan, mereka boleh melayari portal Sumberku. Portal Sumberku. Ya, betul. Okey, baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Magis dan juga rakan-rakan saya di Google Meets, dan kita akan jumpa lagi hanya di slot menengah rendah Didik TV KPM. Jangan lupa, bumi hijau, bumi siapa, Cikgu? Bumi kita. Bye.